Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anwar dalam podcast Pemikiran Sains dan Teknologi. Okey, video kali ini kita akan kupas sedikit berkaitan teknologi autonomi. Okey, sebelum tu saya perkenalkan pendengar pendidik kita yang berlatar belakangkan dalam bidang kejuruteraan awam dari Universiti Teknologi Malaysia. Okey, yang pertama di sebelah kanan saya Encik Tamizi, yang kedua Encik Hamim, dan seterusnya Puan Nuriza dan Puan Mazlin, dan juga Cik Raudah. Okey, baik. Seperti mana yang kita tahu, autonomi adalah teknologi yang berfungsi secara tanpa panduan manusia. Teknologi autonomi adalah mengenai memperkayakan sistem automatik dengan pendelia, kecerdasan buatan AI dan keupayaan analisis. Okey, kita terus ke soalan pertama untuk Cik Raudah. Boleh kongsikan contoh-contoh yang ada pada masa kini berkaitan teknologi autonomi? Antara contoh teknologi yang terdapat di masa kini adalah menggunakan sistem navigation generation. Sistem navigation yang terdapat adalah seperti peranti harian seperti laptop, televisyen, telefon, tab. Selain itu juga, autonomous teknologi yang terdapat di masa kini adalah car, kereta, steering, robot, ship, drone. Kereta kita boleh tengok zaman sekarang ni kereta yang boleh pandu sendiri tanpa bantuan kawalan kita manusia. Itu kereta. Kalau robot, kita boleh tengok dia ke pasar raya, robot tu bergerak sendiri, macam dekat restoran dia hantar pesanan makanan kita. Untuk kalau ada kebakaran, perlukan bomba, robot bomba ada untuk memadamkan kebakaran. Robot seperti vacuum kat rumah kita set, dia bergerak sendiri tanpa bantuan kita. Lepas tu ship adalah pandangan laut. Kapal boleh tengok 360 darjah, di mana dia boleh navigation daripada sistem navigation generation lah. Drone, zaman sekarang ni kita tahu drone, terdapat drone yang boleh hantar makanan. Zaman dulu kita tahu drone dia ambil gambar daripada atas, tengok suasana bawah. Jadi sekarang ni kita boleh tengok drone yang boleh hantar barang, drone yang boleh macam-macam kegunaan drone zaman sekarang. Drone pertanian, drone yang boleh meracun ladang-ladang. Untuk perubatan pula, kita boleh tengok robot yang membantu di dalam bilik operation. Terima kasih dengan perkongsian tersebut. Kita beralih ke soalan kedua untuk Encik Tamizi. Okay, dalam konteks Islam, bagaimanakah hubungan agama dan manusia berkaitan teknologi autonomi? Silakan. Terima kasih di atas soalan yang diberikan. Seperti yang kita sedia maklum, manusia telah berinteraksi dengan teknologi sejak dari zaman purba kala lagi. Dan di dalam bidang autonomi teknologi pula, Islam hanya menerima bentuk teknologi yang boleh memberi manfaat kepada manusia, seperti kemudahan dan kemakmuran kepada seluruh umat manusia. Bukti-bukti daripada Nas Al-Quran juga menunjukkan tiada halangan bagi manusia untuk menerima ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu sains. Bahkan ia adalah digalakkan dan hukum mengembang dan mengaplikasikan teknologi sains untuk kegunaan umat Islam adalah fardu kifayah. Dari aspek negatif pula, autonomi teknologi ini dapat mendatangkan masalah dan kerosakan kepada minda dan fizikal dari segi kekerasan, pergaulan bebas dan perbuatan tidak bermula yang boleh menjerumus ke arah keruntuhan akhlak dalam melahirkan generasi yang ulul albab. Seperti mana yang termaktub di dalam Al-Quran kita dari surah Ar-Rum ayat 41 menyatakan telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia, kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan yang buruk yang telah mereka lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Tambahan itu pula, Islam telah meletakkan bahawa setiap perkara itu adalah tertakluk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak kecuali juga ilmu sains dan teknologi. Sesungguhnya umat Islam pada hari ini akan menentukan nasib umat Islam akan datang. Jika umat Islam hari ini maju dalam bidang sains dan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, tidak mustahil generasi muslim akan datang bahkan muncul menjadi khalifah dan Islam itu sendiri menguasai dunia. Terima kasih dengan penjelasan itu tadi. Seterusnya kita ingin bertanya kepada Puan Nuriza. Apa yang boleh diangkat nilai dan etika dalam sains teknologi? Terima kasih Tuan Moderator atas soalan yang diajukan. Seperti kita sedia maklum bahawa nilai dan etika memainkan peranan yang sangat penting dalam pemikiran sains dan teknologi, terutama dalam konteks teknologi autonomi. Antara nilai dan etika dalam teknologi autonomi ini adalah: pertama, iaitu kemanusiaan. Nilai kemanusiaan harus selalu menjadi prioriti utama dalam pengembangan teknologi autonomi. Teknologi ini harus dirancang untuk memperbaiki kualiti hidup manusia, mengurangi risiko dan meningkatkan kesejahteraan. Kedua, iaitu keamanan. Teknologi autonomi sering melibatkan sistem yang bekerja tanpa campur tangan manusia. Oleh kerana itu, etika keamanan sangat penting. Ini mencakup perlindungan terhadap potensi ancaman cyber, penyalahgunaan teknologi dan kerentanannya terhadap serangan.
Ketiga, iaitu keadilan dan kesetaraan. Teknologi autonomi harus dikembangkan dan digunakan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Ini bererti teknologi tersebut tidak boleh memperburuk kesenjangan sosial atau ekonomi dan harus tersedia bagi semua orang tanpa diskriminasi. Yang keempat, iaitu privacy. Etika privacy adalah pertimbangan penting dalam pengembangan teknologi autonomi, terutama ketika melibatkan pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan data peribadi. Perlindungan privasi individu harus diutamakan. Kelima, iaitu pendidikan dan kesedaran etika. Masyarakat, khususnya para profesional teknologi, harus diberikan pendidikan dan pelatihan tentang etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi autonomi. Kesimpulannya, nilai dan etika memainkan peranan kunci dalam pemikiran sains dan teknologi, terutama dalam konteks teknologi autonomi. Penting untuk memastikan bahawa teknologi ini dirancang, dikembangkan dan digunakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika untuk menjaga kemanusiaan, keadilan dan keamanan. Terima kasih, sangat padat dan jelas dengan perkongsian tersebut. Seterusnya soalan ini untuk Encik Amin. Okey, boleh jelaskan peranan sains dalam kehidupan kita? Terima kasih kepada moderator yang bertanya berkaitan sains dalam kehidupan manusia. Kita sedia maklum bahawa ilmu sains sangat penting dalam kehidupan kita. Daripada ilmu sains telah munculnya teknologi baru untuk manusia, digunakan untuk kemudahan manusia. Sebagai contoh, salah satu ilmu yang kita tahu adalah ilmu autonomi. Ilmu autonomi adalah merupakan sebuah mesin canggih yang mampu melakukan kerja-kerja yang dahulunya dibuat oleh manusia, namun telah diambil alih oleh komputer melalui kawalan daripada manusia sendiri. Kecanggihan teknologi ini dapat membantu meringankan atau mempermudahkan kerja-kerja yang dulunya manusia telah buat. Sebagai contoh, dalam bidang otomotif, kita tidak perlu menggunakan tenaga kerja daripada tenaga kerja manusia, kerana semua tenaga kerja ini telah diambil alih oleh robot yang telah dikawal oleh komputer. Dengan adanya teknologi sebegini, pengeluaran kereta dapat dilakukan dalam masa yang cepat dan dalam kuantiti yang banyak. Selain itu, autonomi humanoid yang merupakan peralatan elektronik yang selalu digunakan di rumah bagi membantu tugas suri rumah. Sebagai contoh, mesin vacuum. Selain itu, sebahagian peralatan autonomi diubah suai khas untuk digunakan dalam keadaan-keadaan yang berbahaya. Sebagai contoh, untuk digunakan dengan bahan-bahan radioaktif atau bahan-bahan kimia beracun. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan kesan jangka panjang atau jangka pendek kepada manusia sekiranya manusia yang melakukan kerja tersebut. Dengan adanya ilmu autonomi, yakni robot boleh digunakan untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Seperti yang saya sebut tadi, ilmu autonomi ini atau sains autonomi ini telah membantu produktiviti sebuah syarikat akan meningkat kerana kualiti hasil dapat dikekalkan dan kuantiti yang banyak dapat dihasilkan. Itu sahaja berkaitan peranan sains dalam kehidupan manusia. Terima kasih Cik Amin. Terima kasih atas pencerahan. Soalan terakhir kita, saya fikir sesuai dijawab oleh Puan Nur Hazrin kita. Pendapat kebaikan dan keburukan yang boleh dikongsikan dalam teknologi autonomi. Okey, terima kasih Noah atas persoalan tersebut. Okey, antara kebaikan autonomi yang kita boleh dapat iaitu autonomi ini tidak memerlukan dia tidak akan memberontak terhadap majikan walaupun dia bekerja tanpa had, tanpa gaji dan tidak akan diberi cuti dan tidak akan sakit. Juga dia boleh bekerja dalam tempoh 24 jam. Autonomi juga tidak memupuk atau membantah daripada segi tindakan ataupun keputusan majikannya. Okey, autonomi juga boleh membantu manusia menjalankan kerja yang lebih berisiko tinggi dan juga ia bergantung kepada keadaan fizikal dan stamina. Sekiranya kurang kesilapan, suatu program itu boleh diprogramkan lah. Jadi autonomi juga dapat menjalankan tugas-tugas yang diberikan dengan cepat dan tepat serta boleh mengurangkan risiko kematian kepada manusia. Okey. Kalau ada kebaikan mesti ada keburukan lah kan. Jadi antara keburukan autonomi ini juga ialah autonomi ini tidak fungsi dan tidak fleksibel seperti manusia. Dia tidak juga mampu melakukan kerja-kerja selain yang diprogramkan dalam sistem mereka. Autonomi juga boleh menyebabkan manusia tidak menginisiatif dan juga tidak berfikir sesuatu yang tidak diprogramkan lah dan tidak kreatif seperti manusia. Okey, manusia juga akan kehilangan pekerjaan kerana majikan lebih berminat untuk memilih autonomi kerana boleh mengurangkan kos daripada segi buruh dan lain-lain, dan hal ini akan menyebabkan banyak pengangguran di kalangan manusia. Okey, autonomi ini juga tidak sesuai untuk menjalankan kerja-kerja berkaitan dengan hubungan sesama manusia seperti perasaan dan fisiologi, seperti peguam, konselor dan sebagainya lah. Lagi autonomi juga boleh dibeli dan digunakan oleh banyak pengusaha dan mengambil alih kerja manusia lah. Jadi majikan juga boleh mengemas kini program yang lama kepada program yang baru, dan ini juga telah akan menyebabkan lebih banyak kos yang diperlukan untuk memprogramkan semula autonomi ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Hazrin kerana dalam perkongsian tersebut.
Okey, apa yang boleh kita rumuskan di sini, aplikasi autonomi tiada had. Penciptanya dianggap penting kerana fungsinya adalah untuk membantu dan menambah kesejahteraan dan keselesaan manusia. Okey, penggunaan autonomi memudahkan urusan seharian manusia dalam pelbagai bidang. Namun demikian, penggunaan autonomi harus dikawal agar dapat mengelakkan kesan negatif. Maka cukup sampai di sini saja podcast kita pada kali ini. Semoga dapat manfaat apa yang telah dikongsikan ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, sains dan matematik ada di mana-mana.